Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Dawson dan ini naratif khas, dan pada malam ini kita akan melihat kepada tumpuan kita sempena dengan 1 tahun Kerajaan Perpaduan Kerajaan Malaysia Madani yang kita dapat menyaksikan pelbagai penambahbaikan dan juga pelbagai inisiatif yang telah pun diberi di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan pada malam ini kita terus membawa tumpuan kita kepada satu kementerian, iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun disebut sebagai KKDW, dengan nama lamanya KPLB dan telah pun dijenamakan semula dengan satu arah yang baru ataupun drive yang baru dengan izin di bawah KKDW ini. Saya cukup berbesar hati dapat mengundang Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah Haji Wang, Timbalan Menteri KKDW. Apa khabar? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Saya berbesar hati kerana dapat mengundang Datuk ke set ini untuk kita bercakap 1 tahun Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan ini dan juga KKDW secara keseluruhannya. Dan sudah tentu di awal pembukaan saya telah memberi makluman kepada semua bahawa nama lama KKDW ini KPLB. Mungkin pada awalnya ramai lagi yang masih menyebut KPLB kerana transisi nama itu sangat penting dan juga kita melihat pelbagai inisiatif baru diperkenalkan yang saya katakan sebagai drive baru telah pun diperkenalkan di bawah KKDW, dipimpin juga oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan menteri bagi KKDW. Dan mungkin Datuk boleh mulakan dalam tempoh 1 tahun ini bagaimana KKDW ini mengembeling tenaga bersama dengan kementerian lain, khususnya paling penting sekali KKDW dalam khususnya di kawasan luar bandar. Okay. Pertama sekali saya ingin nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada RTM malam ni menjemput saya dan juga kementerian untuk berkongsi pengalaman setahun bersama dengan Malaysia Madani. Alhamdulillah dalam tempoh 1 tahun kita telah pun dapat melihat satu direction, satu arah tuju, hala tuju kementerian yang lebih orang kata dinamik, yang lebih dinamik, yang mana pada awalnya kita melihat satu perubahan berlaku kepada kementerian. Khasnya dari sudut orang kata nama saja, iaitu daripada Kementerian Kemajuan Pembangunan Kementerian Pembangunan Luar Bandar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan penukaran nama ini merupakan satu driven sebenarnya, satu apa orang kata fokus yang nak diketengahkan oleh kepimpinan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Khasnya Yang Amat Berhormat TPM, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam usaha memberi hala tuju yang lebih berfokus kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Namanya lebih orang kata memfokus kepada kemajuan desa dan wilayah. Namun bagi kita di kementerian, perubahan daripada perkataan pembangunan kepada kemajuan tu merujuk kepada satu satu inisiatif yang mana kementerian ni sentiasa bergerak, sentiasa bertindak ke depan dalam usaha kita memastikan hala tuju pembangunan luar bandar sentiasa bersesuaian dengan perubahan persekitaran dan juga perkembangan arah ataupun dunia sekarang. Jadi pembangunan konsep kemajuan yang ini merujukkan bagaimana KKDW akan terus bergerak untuk mengorak langkah mensejahterakan lagi pembangunan luar bandar. Dan perkataan desa yang sebelum ni kita banyak menggunakan luar bandar, tapi desa ni kita lebih memfokuskan kepada pembangunan kawasan-kawasan yang lebih terpencil, kawasan-kawasan yang lebih menyeluruh, khasnya di kawasan luar bandar khususnya, yang difokuskan kita selaras dengan orang kata visi kita untuk mewujudkan luar bandar sejahtera. Jadi untuk makluman Hafiz dan juga rakyat sekalian, sebenarnya pada tahun 2023 ni berdasarkan dasar pembangunan luar bandar yang mana kita ada 10 teras, iaitu 10 teras. Yang pertama, ekonomi berdaya saing dan mampan, keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi, modal insan berkualiti, prasarana lengkap dan canggih, keunggulan generasi belia luar bandar, wanita luar bandar yang progresif, kehidupan luar bandar yang sejahtera,
sistem penyampaian dan takbir urus yang berkesan, biodiversity dan alam sekitar yang mampan, dan perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan yang lebih bersepadu. Daripada 10 dasar ini, pihak menteri kita sebagai peneraju kementerian kita telah memfokuskan empat fokus. Yang pertama, kesejahteraan desa dan desa, yang mana memfokuskan tentang prasarana infrastruktur luar bandar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan modal insan. Yang ketiga, meningkatkan lagi keusahawanan sebagai peneraju ekonomi luar bandar. Yang keempat, membantu ataupun mewujudkan ekonomi desa yang lebih kompetitif, yang lebih dinamik, yang boleh menguntungkan lagi masyarakat luar bandar. Di samping itu, kita juga memberi naratif baru yang mana kita juga akan meningkatkan kemahiran digital penduduk luar bandar. Kerana pada masa ini, sesiapa yang dapat menguasai digital secara tidak langsung, dia dapat menguasai, orang kata, hubungan, konektiviti dalam negeri, kawasan dan juga negara kita. Yang seterusnya, kita meningkatkan boleh saingan industri yang ada yang wujud di kawasan luar bandar. Dan seterusnya, kita cuba mengalakkan pelaburan swasta keluar bandar yang selama ini agak berkurangan lah. Ni kita punya hala tuju fokus pada tahun 2023, dan dalam masa yang sama kita cuba melibatkan NGO dalam pembangunan luar bandar, dan apa yang pastinya kita nak memastikan kelestarian alam sekitar di luar bandar terpelihara dan menguntungkan masyarakat setempat, khususnya penduduk-penduduk luar bandar. Ya, kita melihat 4 fokus ini sebagai satu penjenamaan ataupun rebranding dengan izinnya, dan disokong juga dengan kita katakan 10 trust dalam DPLB ataupun Dasar Pembangunan Luar Bandar. Setakat hari ini kita melihat 1 tahun KKDW khususnya di bawah Kerajaan Madani ini, apa kejayaan yang paling besar kita melihat kepada 4 fokus ini disokong oleh 10 yang kita sebutkan sebentar tadi? Ya. Berdasarkan hala tuju yang telah kita muktamadkan untuk kita capai 2023. Apa yang jelas dapat kita lihat, ia telah banyak memberi impak, kesan yang menyeluruh. Secara umumnya, secara detailnya, kita dapat memberi manfaat sebanyak 275,259 orang peserta dalam program-program kita yang melibatkan kos sebanyak 750 juta. Dan daripada pecahan maklumat dia, dari sudut peningkatan modal insan, yang ni kita fokuskan dari sudut keusahawanan, ya, sebanyak 61,760 penerima manfaat, khasnya usahawan-usahawan, yang mana berdasarkan industri based education training yang ada di luar bandar. Yang kedua, melalui program pemerkasaan kemahiran kita, TVET, dan yang ketiga melalui bantuan-bantuan kewangan pendidikan khususnya kepada pelajar-pelajar JAKWA IPT untuk orang asli di bawah seliaan JAKWA. Dari sudut keusahawanan, kalau kita lihat pencapaian kita pada tahun 2023, kita telah berjaya membantu mengukuhkan lagi usahawan seramai 2,215 orang, yang mana melalui program keusahawanan ini bukan saja kita memberi latihan, bukan saja kita memberi peralatan, tetapi kita juga memberi, orang kata, business matching kepada usahawan-usahawan luar bandar berkenaan, dengan mengadakan beberapa program yang mana boleh mencetuskan, orang kata, mencetuskan
kebolehpasaran ataupun kemampuan usahawan-usahawan tersebut dalam memastikan produk-produk dan hasil jualan dan seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. Antara program yang kita jalankan ialah Karnival Usahawan Desa. Hafiz tentu tahu Karnival Usahawan kita baru selesai dengan jayanya di Putrajaya, yang mana kita telah pun dapat pengunjung 1.2 juta dan juga jualan melebihi 12.5 juta. Begitu juga kita ada program usahawan digitalisasi usahawan desa. Dan yang ketiga kita ada program pemasaran produk luar bandar. Dan pencapaian dari sudut ekonomi pula, dari sudut ekonomi kita boleh lihat seramai 3,974 penerima ataupun masyarakat luar bandar yang mendapat manfaat, yang mana melalui program-program yang telah dianjurkan oleh KKW. Yang pertama, program komuniti desa. Mungkin Hafiz belum tahu, tapi program ini merupakan program yang amat penting, yang mana program yang ni kita turun padang memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar dengan memperkenalkan servis-servis perkhidmatan kita, memberi latihan jangka pendek, kita memberi orang kata servis perkhidmatan agensi-agensi kerajaan dan juga mempromosi apa saja program-program di bawah kementerian kita kepada masyarakat luar bandar. Yang kedua, melalui program peningkatan pendapatan, di mana di dalam program peningkatan pendapatan ini peserta-peserta yang terpilih kebanyakan di bawah kategori miskin tegar, yang mana kita membuat program-program yang bersesuaian dengan peserta masyarakat ataupun penduduk luar bandar berkenaan dan dijadikan hasil ekonomi kepada mereka. Dan seterusnya kawasan program pemaju kawasan, yang ni program ekonomi yang lebih berbentuk masyarakat setempat lah. Dan dari sudut infrastruktur, kejayaan kita amat jelas sekali. Kita telah dapat memberi manfaat lebih kepada 207,310 rakyat di luar bandar melalui program bina semula, baik pulih rumah PPRT, bekalan air luar bandar, program amenity sosial dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat banyak pencapaian yang kita perolehi, khasnya dalam fokus kita menyediakan prasarana luar bandar, yang mana kita telah pun dapat menyediakan sasaran kita 1,000 projek. Kita telah dapat melaksanakan lebih 1,500 projek jalan luar pembangunan desa, dan begitu juga projek-projek komuniti, program amenity sosial, iaitu baik pulih jeti, surau dan sebagainya. Yang ni target kita 200, tetapi kita mencapai 389. Yang ni antara yang boleh nampak. Tetapi secara keseluruhannya, program-program yang dilahirkan oleh KKW tahun ni mempunyai orang kata sasaran dan melepasi target yang telah kita tentukan. More than target. Baik, kalau kita melihat angka-angka ini sudah pun memberi satu bukti yang penting berkenaan dengan kejayaan dalam tempoh 1 tahun, dan kita memberi bayangan dalam tempoh 5 tahun ini sudah tentu memberi satu lagi gambaran dan juga kejayaan yang lebih besar, insya-Allah. Mungkin sebelum kita bergerak kepada soalan berikutnya, saya melihat kepada di bawah DPLB itu ada beberapa perkara, Datuk sebagai seorang wanita, saya melihat dalam 10 teras itu ada sebut kesejahteraan wanita luar bandar. Mungkin sedikit kalau kita boleh sentuh soal wanita di luar bandar dalam soal keusahawanan misalnya. Bagaimana sebenarnya perkembangannya? Ya, salah satu trust kita dalam dasar pembangunan luar ialah wanita luar bandar progresif. Jadi untuk wanita ni kita tidak ada spesifik program sebenarnya untuk pembangunan wanita. Namun semua program pembangunan ekonomi dan juga sosial kita melibatkan wanita. Namun pada tahun ini, atas apa orang kata naratif yang diberi oleh menteri kita, kita telah pun mewujudkan satu TVET khas untuk wanita yang kita telah lancarkan pada bulan Ogos oleh Yang Amat Berhormat TPM, yang kita sebut sebagai TVET Jelita. Hafiz mungkin
baru dengar kemungkinan, tetapi program ini masih baru, tetapi telah mendapat sambutan yang hebat daripada wanita-wanita luar bandar. Setakat ini sasaran kita TVET wanita ni iaitu latihan kemahiran yang memfokuskan kepada 10 bidang. Tetapi difokuskan lagi kita di KKW, kita fokus lagi kepada 4 bidang, iaitu lebih kepada pensijilan halal. Yang kedua dari sudut hospitality, culinary. Begitu juga dari sudut keusahawanan luar bandar, yang mana ini fokus kita pada masa ini, yang melibatkan orang kata kemahiran yang diperlukan oleh wanita-wanita luar bandar. Dan naratif kita dalam jelita ni, kita memfokuskan 2. Satu, kita bagi kemahiran untuk mewujudkan usahawan wanita. Yang kedua, business matching. Maksudnya kita melahirkan tenaga kerja wanita berkemahiran kepada industri-industri yang berkaitan. Dan apa yang kita nampak mendapat sambutan yang amat menarik. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi berkenaan dengan perkara ini tertentu. TVET ada disebut. Namun kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Okey. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita gentir ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM.
Baik, bertemu kembali dalam naratif khas masih bersama saya yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Hajah Rubiah Haji Wang, Timbalan Menteri KKDW, dan kita menyambung kembali perbincangan kita. Datuk ada menyebut soal TVET jelita. Kerana soalan saya yang seterusnya, saya melihat bahawa kalau kita melihat 2-3 tahun ke belakang, kita melihat pandemik COVID sampai sekarang, kita masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi yang secara total. Dan kalau kita melihat, bukan kita berada di luar bandar sahaja yang terkesan dalam keadaan ekonomi ini. Namun saya melihat dalam soal TVET jelita sebagai khususnya, ini sebagai satu anjakan yang saya lihat mungkin membantu untuk meningkatkan lagi ekonomi di luar bandar, Datuk. Ya, Hafiz. Pihak kita pun, kementerian pun melihat ini merupakan satu inisiatif yang amat baik. Yang mana bila kita memperkenalkan TVET jelita ni, sasaran kita wanita-wanita luar bandar. Yang mana kita tahu wanita-wanita ni amat kreatif. Amat orang kata committed dalam urusan ataupun bisnes yang mereka laksanakan. Jadi dengan adanya latihan yang lebih berfokus macam ini, kita dapat melahirkan lebih ramai lagi wanita-wanita yang berkemahiran, yang boleh menjadi orang kata tenaga kerja mahir, dan juga dalam masa yang sama boleh meningkatkan lagi potensi usahawan luar bandar dapat dipertingkatkan. Untuk makluman Hafiz, sebenarnya TVET jelita ni kita sasarkan 150,000 penyertaan untuk 3 tahun. Maksudnya bermula 2023 sehingga 2026. Dan sasaran kita ni kita nak pastikan semua wanita-wanita yang berminat ni diberi kemahiran berdasarkan orang kata kesesuaian kepada mereka. Sebab tu saya bagi tahu tadi ada 10 bidang yang mereka boleh ceburi. Yang mana bidang ini bukan bidang baru dan bukanlah bidang yang mencabar, tetapi mempunyai peluang yang tinggi untuk create peluang pekerjaan dan juga peningkatan pendapatan. Contoh yang pertama tadi saya kata pensijilan halal, yang kedua pelancongan, hospitality, culinary, teknologi agro, perniagaan luar bandar, teknologi maklumat, teknologi kejuruteraan, pemasaran, keusahawanan, perniagaan, dari sudut TVET kepimpinan dan pengurusan, pengangkutan dan logistik, kecantikan dan fashion. Jadi semenjak dia dilancarkan hari itu, kita ada satu sistem untuk orang kata dia orang mendaftar. Kita telah mendapat pendaftaran yang amat menggalakkan. Cuma dari sudut pelaksanaan setakat ini, dalam tempoh 2 bulan ini kita hanya dapat melaksanakan dan menyempurnakan beberapa modul, iaitu setakat ini kita ada 1,993 orang yang telah pun mendapat orang kata latihan jangka pendek ini, yang telah pun memberi orang kata sentuhan, dan yang mana saya telah dapat feedback daripada masyarakat yang telah ataupun usahawan ini bahawa mereka memang memerlukan kursus-kursus ataupun kemahiran macam ini untuk orang kata meningkatkan lagi peluang pekerjaan dan juga peningkatan pendapatan. Respon yang amat bagus, dan saya percaya inisiatif ini akan menjadi satu lagi fokus kita dalam usaha pembangunan khususnya wanita luar bandar. Saya melihat KKDW dalam tempoh 1 tahun ini di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Datuk sendiri, saya melihat dalam soal kemahiran TVET sekali lagi kita sentuh ini sering menjadi perhatian untuk dibangunkan. Saya melihat pergerakannya agak agresif untuk saya katakan. Mengapa KKDW melihat perkara ini perlu digandakan supaya ia perlu mendapat menarik minat ramai? Kerana ada yang cakap bahawa TVET ini sebagai contoh gaji yang tidak menarik dan sebagainya. Kenapa KKDW sangat intens katanya untuk perkara ini? KKDW sangat committed, sangat serius dalam orang kata pembangunan TVET. Memandangkan KKDW ni memang dah mempunyai infra program TVET ni. Rasa saya yang terbesar dalam mana-mana kementerian pun. Kita mempunyai lebih 280
pusat TVET yang boleh ditingkatkan, yang boleh dinaik tarafkan dan boleh melatihkan lebih ramai lagi tenaga-tenaga berkemahiran. Dan ini jelas untuk memastikan pembangunan TVET ini lebih bagus lagi dan pihak kementerian telah pun mengambil banyak inisiatif. Yang pertama, kita telah pun orang kata review, ini arahan menteri review TVET yang kita adakan setakat ini supaya bersesuaian dengan keperluan market pekerjaan pada masa ini. Khasnya industri-industri. Mana TVET yang mempunyai yang mana kita juga telah memperkenalkan TVET yang TVET yang mempunyai potensi untuk keperluan industri dan kita lihat bagaimana pihak kita juga telah pun menguatkan lagi dengan mengadakan hubungan dengan industri-industri yang terlibat. Dan dari sini kita dapat melihat dan memperkenalkan beberapa TVET baru seperti TVET Jelita, TVET Tahfiz, TVET Tahfiz. Dalam usaha kita memastikan peluang-peluang pekerjaan dan juga belia-belia kita mendapat tempat dalam industri-industri yang ada di negara kita pada masa ini. Dan saya melihat juga di kawasan luar bandar khususnya, dalam kita bercakap dalam soal kemajuan, kerana saya melihat masalah jaringan, digitalisasi itu mungkin kurang bermasalah sekarang. Namun pasti ada cabaran-cabaran lain yang perlu KKDW berdepan untuk diselesaikan. Mungkin dalam tempoh setahun ini mungkin tidak dapat diselesaikan, memerlukan masa sehingga 5 tahun sebagai contoh. Apa lagi antara cabaran-cabaran yang sebenarnya menghambat KKDW tapi tidaklah satu menjadi masalah yang besar sebenarnya? Ya. Dalam usaha kita membangunkan luar bandar ini memang banyak cabaran yang kita tempuh sebenarnya. Salah satu berkaitan dengan program-program yang telah dan bakal kita laksanakan. Yang mana kadang-kadang program-program ini kurang bersesuaian berdasarkan perkembangan teknologi pada masa ini. Jadi antara cabaran yang kita hadapi sekarang, salah satu dia digital lah, yang mana kita pada masa ini KKDW telah proaktif. Kita bekerjasama dengan KKD, Kementerian KKD, untuk memastikan jaringan ataupun digital di kawasan luar bandar dapat dibangunkan ataupun dikembangkan dari semasa ke semasa. Kita tahu pada masa ini di kawasan luar bandar tahap digital dia cuma 89% saja, yang mana dari sudut orang kata dari speed dia pun agak perlahan. Namun begitu dengan kerjasama KKD, kita telah pun mengenal pasti kawasan-kawasan berkenaan dan kita memohon kerjasama KKD untuk memastikan kawasan-kawasan ini diberi perhatian. Dan dari sudut naratifnya, kita dalam masa yang sama juga membangunkan infra digital dan juga internet di kawasan luar bandar. Tentu ia memberi satu cabaran tertentu, satu perkara, tapi tidak menjadi masalah untuk kerana saya juga berasal dari kawasan luar bandar. Dan sudah tentu satu perkara lagi mungkin dari segi hebahan maklumat kepada masyarakat luar bandar, kerana saya terlibat juga dengan infra sebagai contoh. Masih ada lagi pihak-pihak yang mungkin tidak tahu tentang program-program yang dilaksanakan. Apa perancangan yang dilakukan oleh KKDW? Okey, untuk program dari sudut penyaluran maklumat di peringkat kementerian kita ada satu program selain daripada KUD kita ada program PKD, Pusat Komuniti Desa. Sebelum ini pusat komuniti desa kita dalam bentuk fizikal, maksudnya permanent. Kita ada 171 PKD seluruh negara yang telah memainkan peranan sebagai satu pusat untuk melatih usahawan-usahawan
memberi informasi kepada masyarakat setempat dan juga memberi servis kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan di kawasan luar bandar. Namun begitu, bila kita melihat dari sudut kos yang agak tinggi dan harapan orang nak memiliki ataupun menikmati PKD ini agak terhad. Memandangkan kos untuk set up satu PKD ini agak tinggi. Sebab tu tahun ini kita timbul dengan satu lagi inisiatif yang mana kita telah pun mencetuskan PKD Mobile, Pusat Komuniti Bergerak. Dan tahun ini trial kita buat 3 kawasan. Yang pertama di Jerantut, yang kedua di Dambawan, yang ketiga di Asajaya Kota Semarahan. Dan kita lihat bagaimana kesan program ini kepada masyarakat luar bandar, yang mana kita telah mendapat sambutan yang begitu luar jangka kita. Yang mana target kita cuma dalam lingkungan 1,000, 2,000. Tetapi bila kita buat program PKD ini di luar bandar, kampung-kampung yang berhampiran semua datang untuk melihat perkhidmatan, mendapatkan perkhidmatan yang di-offer oleh kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan lain. Malah NGO. Malah NGO. Disebab itulah kita melihat tahun depan kita akan menyediakan satu schedule, satu jadual untuk PKD bergerak ni diperkasakan lagi, maksudnya dikembangkan lagi supaya dapat memberi advantage, kemudahan kepada masyarakat luar bandar. Yang apa yang menarik sebenarnya dengan pengujudan PKD Mobile ni, kita yang turun ke luar bandar. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Saya mengajukan soalan ini kerana saya khawatir dan juga amat rugi kepada rakyat untuk tidak mengambil tahu tentang program-program yang dilakukan oleh di bawah PKDW. Namun kita akan berat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini dengan lanjutan soalan yang lebih menarik kepada Datuk dan juga kepada anda. Kembali selepas ini. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, maksudnya buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
Pencapaian setahun Kerajaan Madani Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW, topik yang kita bincangkan pada malam ini. Datuk, kita melihat pembangunan infrastruktur di luar bandar itu satu segmen yang paling besar di bawah KKDW. Namun kita melihat banyak lagi segmen-segmen lain yang sangat penting, antaranya pendidikan dan disebut juga soal keusahawanan. Dan itu yang kita ingin sebutkan dalam soal keusahawanan di luar bandar ini. Projection ataupun pandangan jauh Datuk tentang matlamat keusahawanan di luar bandar. Bagaimana sebenarnya dalam tempoh setahun ini dan bagaimana juga untuk tahun-tahun yang mendatang? Okey. Hafiz, sebelum saya menjawab soalan itu tadi, saya ingin nak betulkan sikitlah pernyataan saya tadi. Okay. Sebenarnya PKD Mobile yang pertama tu di Kerik, bukan di Jerantut. Jerantut sebenarnya memohon untuk diadakan PKD Mobile. Bakal lulus lah ni. Bakal lulus insya-Allah tahun hadapan. Takut nanti jadi misinformation. Okey, menjawab soalan Hafiz berkaitan dengan sektor keusahawanan yang mana ia merupakan salah satu fokus kita lah dalam usaha kita meningkatkan ekonomi luar bandar. Kita melihat kementerian kita komited dalam melaksanakan program-program keusahawanan desa ni bagi meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Dan ia merupakan salah satu teras dalam dasar pembangunan luar bandar, iaitu teras nombor 2, yang mana di dalam usaha kita membangunkan keusahawanan ini, kita memberi dari sudut latihan, kita beri bimbingan, kita beri pementoran, penyediaan kemudahan, kita menyediakan infrastruktur termasuk penyediaan premis perniagaan dan juga pendigitalan usahawan luar bandar. Ini merupakan satu tindakan yang kita laksanakan. Sebab kita nak melahirkan usahawan yang berjaya. Bukan saja di peringkat mikro, malah juga di peringkat global. Dan untuk makluman Hafiz, sebenarnya usahawan-usahawan yang dicipta ataupun diwujudkan oleh KKDW ini bukan setakat usahawan mikro di luar bandar. Malah usahawan-usahawan luar bandar di bawah KKDW telah mencapai tahap usahawan get to global di bawah MARA. Jadi dari situ kita dapat melihat perkembangan melalui program keusahawanan ini merupakan satu naratif dalam usaha kita meningkatkan pendapatan dan juga memperkenalkan produk-produk luar bandar. Sebab ramai yang beranggapan produk-produk luar bandar ni kurang menarik. Tetapi sebenarnya produk luar bandar ni amat baik, berkualiti dan juga orang kata mempunyai nilai keboleh pasaran yang tinggi. Ini yang kita highlight. Dan kita lihat juga bagaimana KKD serius dalam urusan ini bila melihat melalui program keusahawanan inilah kita dapat orang kata meningkatkan ekonomi luar bandar dan dalam masa yang sama memberi peluang-peluang pekerjaan. Maksudnya mencipta peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk luar bandar itu sendiri. Sebab seperti yang kita sedia maklum, bila kita wujudkan sesuatu bisnes, dia ada rangkaian dia. Bukan satu saja. Dia ada pekerja dia. Sebab tu kita kata usahawan ni boleh membentuk ekonomi yang boleh menjana pendapatan bagi penduduk luar bandar. Jadi dalam usaha ini banyak program-program yang telah diatur oleh KKDW. Bukan saja KKDW, agensi-agensi di bawah KKDW. Kita banyak program-program yang kita adakan. Antaranya program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar. Yang mana di bawah program ni kita memberi peruntukan dalam bentuk grant yang mana berjumlah RM10,000 yang mana kita memberi latihan, kita memberi peralatan dan juga modal kepada usahawan berkenaan untuk memastikan usahawan yang kita bentuk ni betul-betul ataupun boleh maju ke depan. Boleh orang kata berkomunikasi ataupun boleh melahirkan bisnes yang berjaya di kawasan luar bandar malah di kawasan dalam bandar. Dan di samping itu selain sistem sokongan pengukuhan, kita ada juga program usahawan start right yang ni untuk mikro. Kita beri ilmu keusahawanan kepada
bakal-bakal usahawan kita dan juga TVET yang berkaitan lah, yang mana kita peruntukkan dalam lingkungan 1.5 juta kepada program-program. Sepanjang tahun 2023 kita telah berjaya melahirkan 120 orang usahawan melalui program usahawan Start Right tadi. Start Right. Selain daripada itu, KKDW juga memperkenalkan program Rural Business Challenge 2.0. Yang ni merupakan kita satu bentuk pertandingan. Asalnya dalam satu bentuk pertandingan. Yang mana usahawan-usahawan yang berjaya, usahawan berjaya, kita masukkan dalam satu pertandingan dan kita nilai. Yang mana kita dapat nampak kemajuan daripada program ini dan apa untuk Rural Business Challenge 2.0 ni format dia lain sikit. Okey. Berkembang sikit. Ada penambahbaikan. Ada penambahbaikan lagi. Yang mana kita akan menekankan konsep pementoran, maksudnya coaching, lepas tu digitalization, dan juga kita menekankan penghasilan produk yang lebih berkualiti dalam Rural Business Challenge ni. Dan apa yang penting bagi kita, Rural Business Challenge ni juga melahirkan satu kumpulan usahawan yang mereka kenali sebagai Kelab 1 Juta. Melalui kelab ini kita orang kata membuka penyertaan kepada usahawan-usahawan luar bandar untuk menyertai, yang mana di bawah sistem ataupun di bawah program ini, kelab ni kita mensasarkan setiap usahawan mesti ada jualan sebanyak 1 juta dalam tempoh setahun. Itu KPI dia? KPI. Dalam tahun ini kita telah memilih 20 orang dan kita telah berjaya melahirkan 18 orang usahawan yang telah berjaya mencapai jualan lebih daripada 1 juta. 1 million club. 1 million club. Dan harapan kita ni ramai yang bertanya. Harapan kita program ini akan terus menjadi orang kata sambutan, mendapat sambutan daripada usahawan-usahawan lain. Kerana inilah cara kita untuk meningkatkan orang kata kualiti usahawan kita dan dalam masa yang sama menjana peningkatan pendapatan masyarakat luar bandar. Selain daripada itu, kita juga telah dalam usaha kita meningkatkan program keusahawanan ini, kita juga mengadakan digital, pendigitalan untuk membantu usahawan-usahawan desa. Yang mana kita tahun ini 2023 telah memperuntukkan 1.7 juta untuk kita memberi latihan pendigitalan kepada usahawan-usahawan bandar. Dan alhamdulillah target kita untuk mengadarkan di 6 lokasi seluruh Malaysia, kursus-kursus berkaitan dengan pendigitalan ini telah dapat diadakan dengan begitu baik, begitu jaya dan telah mendapat sambutan yang amat hangat daripada usahawan-usahawan kita di setiap negeri yang telah kita adakan. Kita dah buat 6 dan insya-Allah tahun hadapan kita akan tingkatkan lagi kursus pendigitalan, memandangkan kursus-kursus ini amat penting. Khasnya dari sudut pemasaran produk. Tambahan pula di bawah KKD kita telah pun menubuhkan satu slot yang kita sebut sebagai Desa Mall yang bekerjasama dengan Lazada, Shopee dan sebagainya. Yang mana di dalam Desa Mall ni kita akan memperkenalkan ataupun mempromosikan produk-produk luar bandar yang berkualiti dan so far setakat ini mendapat orang kata respon yang amat baik dalam pasaran pada masa kinilah. Di samping itu KKW juga melalui MARA. Kita juga memperkenalkan usahawan-usahawan berteraskan kemahiran iaitu SketchUp 3D home modeling, aplikasi Microsoft Project dalam pembinaan, kursus civil 3D Redwork and Earthwork dan kursus 3D laser scanning. Ini merupakan apa orang kata kursus-kursus keusahawanan yang orang kata yang diminati yang diperlukan oleh industri pada masa sekarang. Yang ni bukan saja untuk keusahawanan tetapi juga boleh menjadi satu naratif peluang-peluang
pekerjaan kepada industri. Dan sudah tentu menawarkan gaji yang lumayan. Yang sudah pasti memberi gaji yang lumayan. Dan akhir sekali kita menubuhkan orang kata karnival usahawan desa seperti yang kita maklumkan tadi, yang mana yang ni kita memang menggalakkan penyertaan, mempromosikan usahawan-usahawan desa selain daripada KUD di Putrajaya. Tahun ini kita telah pun membuat 5 KUD ataupun mini KUD di negeri-negeri lain. Dan alhamdulillah KUD kita ni mendapat sambutan yang di luar jangkaan kita. Saya pun sempat pergi ke KUD baru-baru ini. Sudah tentu lawatan orang itu terlalu ramai, cukup meriah. Namun selepas ini kita akan bertanyakan kepada Datuk way forward kepada KKDW ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Ayuh rakyat Malaysia, jom kita ke pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Antara tarikan sepanjang 3 hari program ialah penyampaian perkhidmatan secara langsung kepada rakyat, sesi libat urus Kementerian Bersama Rakyat, jualan Mega Madani, Karnival Kejaya, Jabatan Bertuah dan banyak lagi. Ikuti secara langsung Majlis Perasmian Penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember 2023 menerusi semua stesen penyiar atau Facebook Live @Malaysia Madani. Maklumat lanjut sila layari www.malaysiamadani.gov.my. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan fuse utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Baik, bertemu kembali dalam Naratif Khas. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya nak tanyakan terus kepada Datuk sebelum kepada persoalan way forward KKDW. Saya melihat Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut menoktahkan kemiskinan tegar dan kebanyakan mereka ini berada di kawasan luar bandar. Dan sudah tentu apa yang terlintas di fikiran saya, KKDW adalah menteri antara kementerian yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu ini. Ini juga mungkin boleh dikatakan sebagai satu kayu pengukur kepada kejayaan KKDW. Ya, Hafiz. Bila disebut luar bandar ni, kita tak lari dari perkataan kemiskinan. Kemiskinan luar bandar. Dan sebab itu kita merasakan, KKDW merasakan ini merupakan satu fokus KKDW juga. Namun begitu, suka saya memaklumkan berdasarkan laporan
kemiskinan yang telah dilaporkan baru-baru ni, terdapat penurunan kadar kemiskinan luar bandar daripada 12.9% 2019 kepada 12%. Maksudnya melalui program-program yang telah kita laksanakan sebelum ni, kadar ni ada menurun 2022. Migrasi luar bandar ke bandar pun berkurangan, menurun daripada 3.0 kepada 2.4%. Dan yang ketiga, kadar pengangguran pun menurun daripada 5.4% kepada 4.7%. Yang ni figure selepas COVID. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana program-program pembasmian kemiskinan kita, walaupun kita bukan satu-satu kementerian yang membuat program-program ke arah membasmi kemiskinan, telah memberi orang kata pencapaian yang baik. Antara program-program yang telah kita laksanakan, program-program ekonomi, salah satunya program peningkatan pendapatan, program PLK, latihan kemahiran luar bandar yang telah kita laksanakan. Begitu juga pembangunan ekonomi desa lestari. Pembangunan ekonomi desa kampung ni mengikut orang kata pembangunan ekonomi berdasarkan pengurusan koperasi, yang mana bukan saja kita mewujudkan satu bisnes yang untuk kampung berkenaan, tetapi juga create peluang pekerjaan. Jadi setakat ni kita ada 169 desa lestari. Begitu juga program PLK kita, program pembangunan setempat juga telah pun memberi impak kepada pembangunan sosial dan juga ekonomi masyarakat setempat. Begitu juga dengan program prospek. Prospek ni pembangunan ekonomi setempat, yang mana kita yang melibatkan bukan satu kampung, banyak kawasan dalam satu program. Contohnya program pembangunan kawasan kelapa, pembangunan kawasan nanas, pembangunan kawasan tanaman-tanaman kontan dan sebagainya. Yang ni telah pun meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Setakat ni untuk program ni kita ada 171 program seluruh negara, yang mana rata-rata orang kata menunjukkan persentage peningkatan pendapatan kepada masyarakat setempat. Dan kita merasakan program ini akan kita teruskan, akan kita majukan, di samping kita memperkenalkan program-program baru, khasnya program-program keusahawanan yang kita laksanakan di peringkat luar bandar. Dan dari situ selain memperkenalkan TVET wanita, kita juga memperkenalkan orang kata TVET tahfiz lah, yang mana kita memberi kemahiran kepada belia-belia luar bandar. Jadi yang ni merupakan pendekatan yang tahun ini bukan saja memberi impak, walaupun dalam tempoh setahun ni kesannya memang jelas, tetapi akan kita teruskan dalam perancangan tahun hadapan. Apatah lagi pada tahun hadapan banyak lagi naratif di bawah ekonomi medani yang akan juga melibatkan kementerian kita, khasnya ekonomi medani, untuk memastikan ekonomi luar bandar dan secara tidak langsungnya penduduk-penduduk miskin ataupun miskin tegani dalam program-program berkenaan. Dan secara tidak langsung kita dapat meningkatkan pendapatan, dan apa yang penting bagi KKW bukan saja tingkatkan pendapatan, kita juga tingkatkan kemudahan sosial kepada penduduk-penduduk luar bandar. Contohnya dari sudut housing, perumahan tadi, begitu juga dari sudut kemudahan setempat, dan surau, masjid, balai raya dan pusat-pusat latihan di itu. Yang ni yang kita buat untuk tahun ini. Yang ni usaha yang akan kita teruskan dalam usaha membasmi kemiskinan. InsyaAllah kita akan teruskan keadaan ini. Dan way forward untuk KKW, kita telah pun orang kata committed dalam memastikan kita mewujudkan sebuah ni hasrat menteri kita untuk mewujudkan masyarakat desa yang kondisif untuk didiami
peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, penempatan luar bandar ini menjadi satu penempatan yang membanggakan. Kita telah pun mewujudkan naratif satu, meningkatkan lagi infra luar bandar. Tahun ini kita telah pun, contohnya kita telah pun menyiapkan 330 km jalan kampung ataupun jalan luar bandar. InsyaAllah barang ini akan kita tingkatkan lagi. Sebab bila kita dapat merapatkan konektiviti, maksudnya jalinan, perhubungan kawasan luar bandar secara tidak langsung, peningkatan ekonomi dan sosial akan ikut serta. Begitu juga dari sudut pendidikan modal insan. Tahun ini kita telah pun memperkenalkan Tabika Pratafis. Yang ini merupakan satu inisiatif yang amat baik. Bukan saja kita nak melahirkan modal insan yang tinggi, tapi kita nak support masyarakat madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Melalui Tadika Pratafis ni, kita akan melahirkan 100,000 hufaz cilik. Hufaz cilik yang mana kemas, yang ni di bawah kemas, kita akan bekerjasama dengan Yayasan Pahak, bersama dengan Yayasan Pintar dan UPSI dari sudut modul dia untuk meningkatkan penguasaan penghayatan pengajian Islam 2.0 di kelas-kelas tabika dan juga Quran yang secara tidak langsung kita akan mendidik orang kata modal insan masa depan. Ni arah tuju kita. Komitmen yang akan kita teruskan selain daripada program penjanaan ekonomi, program-program keusahawanan dan sebagainya yang telah pun kita rintis, dan kita akan perkasakan, yang telah pun kita bajetkan, maksudnya yang baru diluluskan dalam anggaran bajet orang kata 2024 yang lepas. InsyaAllah Menteri kita dan juga KKW amat komited lah dalam usaha kita memastikan pembangunan luar bandar dan wilayah-wilayah membawa nilai inklusiviti dan juga kesaksamaan yang mana masyarakat luar bandar akan sentiasa diberi peluang untuk orang kata menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Selaras dengan tema luar bandar sejahtera. Saya ucapkan tahniah kepada KKDW dalam tempoh 1 tahun ini telah pun memberi satu kejayaan yang luar biasa dan kita doakan akan terus melakar kejayaan dalam tempoh tahun-tahun yang mendatang. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Hajah Rubiah Haji Wang, Timbalan Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Terima kasih Datuk. Harap kita dapat berjumpa lagi untuk kita melihat kejayaan demi kejayaan di bawah KKDW. Dan kepada anda yang luar bandar khususnya, inilah peluang untuk anda mengembangkan bakat anda apa yang telah pun diperuntukkan ataupun disediakan oleh KKDW. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk dan juga kepada anda yang menonton kami di TV1 dan di semua saluran berita RTM dan juga platform kami dalam talian RTM Klik yang boleh buat di telefon pintar anda. Sekian saja daripada saya, Hafidh Olsen, naratif khas dari sungai ke segara Palestin. Pasti Merdeka. Jumpa lagi, selamat malam.